Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera Medi. Jadi kita tengok video yang terakhir untuk hari ini. Okay, kita akan belajar tentang fotosintesis. Okay, jadi fotosintesis ni dia berlaku hanya di dalam tumbuhan. Okay, tumbuhan yang mempunyai klorofil di dalam daun. Okay, apa maksud klorofil di dalam daun ni adalah klorofil yang akan membagi warna hijau dalam daun. So, selalunya tumbuhan yang tidak mempunyai daun hijau, mereka mungkin tidak ada klorofil langsung ataupun mereka ada klorofil tetapi terlalu rendah. Jadi, tumbuhan memerlukan klorofil di dalam daun untuk membuat proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini cuma akan berlaku jika semua bahan-bahan yang diperlukan ada. Barulah kita boleh buat proses fotosintesis dalam tumbuhan. Kita tengok apa proses fotosintesis. So, proses fotosintesis, proses fotosintesis ni adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. So, maksudnya mereka membuat makanan sendiri. So, itu adalah proses fotosintesis. Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri dan di dalam bentuk kanji. Jadi maksudnya bila kita ada pokok ni, mereka buat proses fotosintesis. Maksudnya mereka membuat makanan mereka sendiri. So, makanan itu akan disimpan dalam bentuk kanji. So, makanan tu mereka akan simpan, mereka akan store, mereka akan simpan di dalam bentuk kanji. So ni kamu kena hafal. Selalu masuk dalam soalan objektif ataupun dalam subjektif. Fotosintesis ni adalah tumbuhan hijau membuat makanan dia sendiri. So disimpan di dalam bentuk kanji. Jadi apa yang diperlukan supaya mereka boleh buat proses fotosintesis? Jika salah satu tiada, mereka tidak boleh buat proses fotosintesis, terutamanya matahari. Jadi ada 4 benda yang perlu untuk tumbuhan buat makanan sendiri. Untuk tumbuhan ni buat makanan sendiri dalam bentuk kanji, fotosintesis, mereka perlukan ada 4 barang. 4 yang perlu, komponen perlu, penting. Nombor 1 adalah cahaya matahari. Ni cahaya matahari. So maksudnya proses fotosintesis ataupun proses tumbuhan buat makanan mereka sendiri ni, mereka tidak boleh buat pada waktu malam. Mereka cuma boleh lakukan proses fotosintesis ni mungkin pada waktu pagi, petang. Itu sahaja masa untuk mereka lakukan proses fotosintesis. Mereka tidak boleh buat pada waktu malam kerana mereka perlukan cahaya matahari. Yang kedua, mereka perlukan karbon dioksida. So, karbon dioksida ni mereka dapat daripada manusia, daripada kilang-kilang, daripada kereta. So, mereka ada karbon dioksida. Yang ketiga, mereka perlukan adalah air. Yang keempat adalah klorofil. So, kalau kamu tengok satu-satu dalam gambar ni, yang pertama, kita perlu ada cahaya matahari. Barulah mereka boleh buat makanan sendiri, fotosintesis. Yang kedua, mereka mestilah adalah karbon dioksida. So, karbon dioksida ni mereka dapat daripada manusia, daripada kenderaan, pembakaran. Yang ketiga adalah mereka perlu ada air. So, air adalah mereka dapat daripada tanah contohnya. Daripada air dekat tanah yang mereka tanam. So, itu adalah air yang mereka perlu. Satu lagi, mereka mesti ada klorofil. So, klorofil mereka dapat daripada mana? So, mereka dapat daripada daun hijau. So, itulah nama dia tumbuhan hijau. Kebanyakan yang boleh buat fotosintesis hanyalah tumbuhan yang warna hijau sahaja. So, sebab kenapa tumbuhan berwarna hijau adalah mereka ada ni. Mereka ada klorofil. So, dalam ni mereka ada klorofil. So, di dalam daun warna hijau ni, so di dalam daun yang berwarna hijau, cuba lukis warna hijau. Di dalam warna hijau ni, kita ada klorofil.
So chlorophyll ni lah yang buat dia berwarna hijau. So kebanyakannya pokok yang tidak mempunyai warna hijau, mereka tidak chlorophyll. Kalau mereka tidak chlorophyll, so mereka tidak boleh buat makanan sendiri. Mereka tidak boleh buat fotosintesis. Okay? Jadi kamu kena ingat fotosintesis ni hanya berlaku pada waktu pagi, petang, sahaja. Tengah hari, petang. Jadi kamu tidak boleh buat pada waktu malam. So pokok ni yang menjadikan dia berwarna hijau, okay, adalah sebab chlorophyll. Di mana kamu boleh jumpa chlorophyll? Kamu boleh jumpa di dalam daun. So chlorophyll ni di dalam dia yang akan memerangkapkan cahaya. So kalau kamu tidak ada daun warna hijau ni, kalau tumbuhan tidak ada daun warna hijau, mereka tidak akan dapat cahaya matahari. Mereka perlukan chlorophyll yang buat daun tu warna hijau. Barulah mereka boleh ni memerangkap cahaya matahari. Barulah mereka boleh dapat. Okay? Jadi ini adalah 4 bahan. Okay? 4 barang yang diperlukan. Mereka mesti ada cahaya, karbon dioksida, air dan juga chlorophyll. Air mungkin dari sini, daripada tanah, karbon dioksida daripada manusia, pembakaran, kilang, kereta, dan paling penting selain matahari, karbon dioksida, air, mereka juga perlukan chlorophyll. Di mana kamu jumpa? Kamu boleh jumpa di daun warna hijau. Sebab itulah daun berwarna hijau. Bila kamu tengok betul-betul di dalam dia, kalau kamu guna mikroskop, kamu akan nampak chlorophyll yang berwarna hijau sebenarnya. Okay, jadi kita membezakan pula, antara proses respirasi sel dengan fotosintesis. Okay, tadi cikgu ada cakap respirasi sel maksudnya adalah respirasi dalam. Dia berlaku di dalam kamu punya sel. Okay? Jadi apa beza respirasi sel, respirasi dalam dengan kamu punya fotosintesis? Dengan fotosintesis pokok ni, apa beza dia? Okay, jadi kita tengok satu per satu. Jadi kalau kamu tengok sini, apa beza respirasi sel yang berlaku di dalam, di dalam dengan fotosintesis yang berlaku di daun. Jadi apa beza dia? So apa beza dia yang menghasilkan, yang berlaku respirasi sel dia berlaku dekat mitokondria. Kan cikgu cakap tadi, rupa dia macam ni. Rupa dia macam ni. Dan dia menghasilkan tenaga. Okay, dia menghasilkan tenaga. Kalau chloroplast ni, kalau fotosintesis ni, dia berlaku dekat chloroplast. Ni dekat daun. Dekat daun sesuatu tumbuhan. Okay. So, dari segi tenaga pula, okay, respirasi dalam ni, tenaga dia dibebaskan. Kalau fotosintesis, pokok ni dia akan serap. Dia akan serap tenaga. Maksudnya dia akan gunakan tenaga tu supaya untuk dia membesar ataupun membuat apa-apa proses yang diperlukan. Tapi untuk respirasi dalam, kamu bebaskan tenaga tersebut. Okay? Kamu bebaskan tenaga tersebut. Gitu beza. So soalan macam ni kadang akan masuk dalam soalan subjektif. Okay? Jadi kita tengok pula yang seterusnya, organisma terlibat. Siapa sahaja yang boleh buat proses fotosintesis? Kita tengok hanya tumbuhan. Okay? Mikroorganisma. So mikroorganisma dan tumbuhan ni kedua-duanya mesti mempunyai chlorophyll. So maksudnya tumbuhan dan mikroorganisma ni mesti selalunya berwarna hijau. Okay? Bila dia ada warna hijau, maksudnya dia ada chlorophyll, dia boleh buat proses fotosintesis. Okay? Jadi kalau yang ni organisma terlibat dalam sel respirasi, manusia pun boleh, haiwan pun boleh. Tidak perlu ada chlorophyll pun boleh. Okay? Kalau kita tengok dari segi glukosa. Okay? Glukosa di dalam respirasi sel diuraikan. Maksudnya kamu guna. Okay? Ni kamu guna glukosa tu. So kamu guna glukosa tu untuk menghasilkan tenaga. Tapi kalau dalam fotosintesis ni pula, dia menghasilkan glukosa. Okay? Dia menghasilkan glukosa. Macam ni, glukosa, kanji, itu adalah makanan untuk si pokok tersebut. Okay? Untuk tumbuhan tersebut, itulah makanan mereka dalam bentuk kanji, glukosa.
Okay? So, kalau dalam respirasi sel, kita guna benda tu, kita uraikan. Tapi kalau di dalam fotosintesis, kita hasilkan. Tumbuhan tu hasilkan. Bila dihasilkan glukosa, itulah yang diguna sebagai makanan dia. Makanan dia dalam bentuk kanji, dalam bentuk glukosa. So, bila boleh berlaku respirasi sel? So, respirasi sel dia boleh berlaku bila-bila sahaja. Bila-bila sahaja, asalkan kita punya mitokondria ni masih menghasilkan tenaga. Okay? Tapi, kalau untuk fotosintesis, dia cuma akan berlaku bila ada cahaya. Kan cikgu cakap tadi, kalau proses fotosintesis, dia perlukan cahaya matahari. Maksudnya, kamu tidak boleh buat pada waktu malam. Okay? Tumbuh-tumbuhan, minta maaf, tumbuh-tumbuhan tidak boleh lakukan proses fotosintesis pada waktu malam. Okay, jadi ini pula adalah proses bagaimana sel respirasi berlaku. Kita perlukan oksigen tambah dengan glukosa. Contohnya manusia bernafas dan kita makan. Glukosa kita boleh dapat daripada karbohidrat, kanji, okay? Dan kita mengeluarkan karbon dioksida, air dengan tenaga. Okay? Air dengan tenaga. Karbon dioksida, air dengan tenaga. So, itu adalah respirasi sel. Okay? Respirasi sel. Yang ni, kalau fotosintesis pula, untuk tumbuhan, dia perlukan karbon dioksida. Kan? Karbon dioksida. Dan juga dia perlukan air. Kan? Tengok air. Okay? Dan dia akan menghasilkan dan dia akan menghasilkan, kalau kamu tengok sini, dan dia akan menghasilkan dia akan menghasilkan glukosa campur oksigen. Okay? Dia akan menghasilkan glukosa campur oksigen. Jadi, kalau yang ni pula lain, dia hasilkan karbon dioksida, air dengan tenaga. So, dia punya input lain, yang masuk lain, dan dia punya output pun lain, yang keluar pun lain. Jadi, fotosintesis dengan respirasi sel, kamu jangan keliru. Selalunya mereka akan tanya dalam soalan subjektif. Okay, dia akan tanya dalam soalan subjektif. Kalau tidak, dia akan tanya dalam soalan objektif. Jadi kita tengok pula. Okay. Ni, kamu kena hafal lah. Yang diperlukan untuk proses fotosintesis adalah satu, matahari. Okay. Kedua, kamu punya karbon dioksida. Karbon dioksida itu akan masuk dalam daun. Daripada mana? Manusia, daripada kilang, daripada asap kenderaan. So, mereka juga perlukan air. Okay? Mereka perlukan air dekat dalam ni. Barulah boleh buat fotosintesis. Okay? Nombor 1, matahari. 2, karbon dioksida. 3, air. Dan yang keempat, tumbuhan tu mesti ada chloroplast. Sebab itulah dia berwarna hijau dekat daun ni. Okay? So, chloroplast itulah yang akan ambil cahaya matahari. Barulah mereka boleh buat fotosintesis. Jadi kalau ada apa-apa yang kamu tidak faham, kamu boleh tanya cikgu. Okay? Jadi cikgu ada latihan. Macam biasa, cikgu ada latihan. Ada 2 latihan sahaja. Jadi cikgu, lepas kamu habis tengok video ni, cikgu akan kongsikan soalan dalam bentuk PDF dan kamu bolehlah buat. Okay? Lepas habis, kamu ambil gambar, cikgu akan semak dan cikgu akan bagi kamu video skema jawapan. Okay? Kalau kamu tidak apa-apa soalan, kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah. Okay, kita sudah habis bab ini. Kita akan masuk bab baru. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu pada bila-bila masa di dalam grup WhatsApp. Okay, jadi kita akan bertemu lagi insyaAllah minggu hadapan pada sesi yang seterusnya, video yang seterusnya.